Saya Normawati binti Muhammad Hamdin, berumur 46 tahun, berasal daripada Kuching, Sarawak. Okey, hobi saya adalah membuat produk-produk pastry, bakery lah, dan produk-produk kulinari. Pada pendapat saya, pembelajaran sepanjang hayat adalah sesuatu yang bagus. Kerana bagi saya sendiri, saya belajar daripada diploma business study, kemudian saya ambil sijil pula. Daripada diploma saya turun ambil sijil kerana saya minat dalam bidang kulinari dan bakery. Walaupun pada ketika itu orang kata, kenapa ambil diploma lepas tu ambil sijil, kenapa tak ambil degree? Okey, bagi saya ilmu yang kita nakkan tu tak semestinya kita ambil yang lebih tinggi. Tapi kadang-kadang ilmu yang kita ambil ke bawah, ambil sijil pun kita boleh membuat sesuatu yang berhasil kerana kita minat benda tersebut. Baru-baru ini pun saya baru mengikuti satu kursus iaitu IoT. IoT ni Internet of Things. Walaupun pada mulanya saya memang tak tahu, memang daripada zero untuk ambil kursus tu. Bila kita dah pergi kursus tu, only then kita tahu apa manfaatnya, apa kegunaannya dalam industri makanan. Saya nampak apa peluang yang kita boleh dapat dengan IoT ni. Sebab Internet of Things, sekarang semua kita nak guna internet, semua nak guna cara moden. Kadang-kadang orang kata, umur dah lanjut, kenapa still nak belajar? Bagi saya, belajar itu memang tidak ada penghujung. Selagi kita nak, kita mesti belajar. Sebab ilmu yang kita dapat pun daripada orang yang berlainan pun sentiasa berubah. Macam saya sendiri selalu dipanggil agensi untuk pergi kursus ini, dan kadang-kadang kursus yang sama tetapi tenaga pengajar yang lain. Perubahan sentiasa berlaku dari masa ke semasa. Jadi kita kena ikut perkembangan teknologi, perkembangan ilmu. Kita kena upgrade diri kita dengan ilmu, sentiasa upgrade. Kerana ilmu tu sangat berfaedah. Saya bermula perniagaan ni dari rumah, dari rumah. Kemudian pada tahun 2019 kita memasuki kilang. Jadi masa itulah kita bermula dengan produk mi kolok pada tahun 2016 secara keseluruhan lah. Kita kena ada satu produk yang boleh dikatakan sebagai killer produk. Jadi macam kami sendiri, walaupun kami bermula pada tahun 2014, kami hanya start dengan killer produk kami iaitu mi kolok instant. Alhamdulillah hari ini kita dah ada di premis yang tetap dan kita dah ada mesin-mesin yang betul-betul spesifik yang boleh kami gunakan untuk menjana pendapatan. Selain itu juga, perniagaan kami ini bukan hanya untuk kami sendiri, sebab niat kami membuka perniagaan ini adalah untuk berkongsi rezeki. InsyaAllah rezeki kita akan bertambah. Sedikit cerita pengalaman saya sendiri, masa tu saya masih beroperasi di rumah, tapi kita disuruh menghadiri kursus costing. Saya memang belum ada produk yang khusus. Kita belum ada killer produk, kita belum buat lagi mi kolok ni. Jadi masa tu kita buat pengiraan untuk biskut, kek lah. Dan dalam hati saya memang kita ada plan untuk buat produk lain. Jadi nota-nota tu semua saya simpan. Itu adalah tahun 2014. Saya hadiri kursus itu pada tahun 2014. Dan tahun lepas, masa COVID, 2021, saya bertemu kembali dengan coach yang mengajar costing tu. Dan saya cakap dengan dia, coach, ingat lagi tak saya? Ya, saya ingat awak yang buat mi kolok tu kan? Ya. Coach, saya simpan lagi nota-nota coach, saya cakap dengan dia. Dan dia rasa happy sebab kita appreciate apa ilmu yang dia bagi. Dia kata, you mungkin tak guna ilmu ni sekarang, tapi you akan guna ilmu ni satu hari nanti. Jadi benda tu betul-betul terjadi. Alhamdulillah, pada tahun ini anugerah pertama kita telah dapat semasa program TVET dengan KPLB, Kementerian Pembangunan Luar Bandar di Kedah baru-baru ini, dan Gap Mara. So kita telah dapat anugerah produk inovasi di tempat pertama, dan alhamdulillah kami juga merupakan usahawan yang telah mengharumkan nama Sarawak lah. Di dalam bidang perniagaan ataupun bidang keusahawanan tidak ada yang mudah.
Untuk sampai ke tahap ini, saya perlu melalui pelbagai rintangan. Kita menghadapi kerenah-kerenah pelanggan, kadang-kadang kita macam sekarang ini inflasi. Tetapi dalam keadaan macam tu, kita sebagai usahawan, kita kena berfikir luar daripada kotak supaya kita dapat mengatasi masalah-masalah ini. Kenaikan harga barang mentah itu memang akan memberi kesan yang besar kepada pihak pengeluar seperti kami. Tetapi dengan ada ilmu yang kita ada dan kita ada circle yang positif untuk kita berbincang bagaimana untuk cara kita mengatasinya, dan insya-Allah kita boleh mengatasinya. Okay, ini adalah bahan-bahan yang kami perlukan untuk membuat mi kolok. Ini adalah tepung yang telah dibancuh dengan beberapa bahan lain. Sekarang kami akan mula memproses untuk membancuh. Kita akan masukkan tepung terlebih dahulu. Kemudian air, garam semua kita masuk sekali lah. Dan kita akan blend dahulu sebati, garam dan tepung. Kita akan gaul sampai dia sebati. Ini ambil masa dalam 15 ke 25 minit lah untuk kita gaulkan sebati. Lepas dia sebati baru kita akan proses untuk dijadikan sheet. Ini adalah proses di mana kita akan menjadikan dough ini kepada bentuk kepingan. Sini kita akan mengulangi proses ini berulang kali sehinggalah tali air pada kepingan itu tidak nampak. Bila ia tak nampak, bermakna kepingan itu sedia untuk dipotong. Ini akan membentuk satu kepingan yang panjang. Proses ini akan diulang sehingga 4 ke 5 kali. Ini adalah yang telah siap diproses dan doughnya telah betul-betul halus lah. Sekarang kita akan pergi ke satu proses lagi, iaitu proses memotong mi kolok ni. Proses pemotongan mi telah pun siap dibuat. Jadi sekarang kami akan mula untuk menimbang mi berikut di dalam bekas dan akan dibentuklah kepada bentuk segi empat. Dan kemudian akan disusun ke dalam tray dan barulah proses pengeringan akan bermula. Ini adalah mi yang telah siap dicetak. Seterusnya adalah proses pengeringan. Kita akan masukkan mi yang siap dicetak ini ke dalam mesin pengering. Sekarang kita akan membuat proses pembungkusan mi kolok segera. Kita ada dua jenis mi. Yang ini kita ada perisa ayam. Yang satu lagi perisa asli. Kita dah siap packing mi. So, hari ini kita nak ajar macam mana cara nak masak mi kolok segera kita. Kita ada mi kolok dan ini adalah bahan-bahannya lah, minyak dan perencah. Air pun dah mendidih. Air kena betul-betul mendidih ya. Kalau air tak mendidih, mi tu akan jadi lembik nanti. So, kita akan masukkan mi. Sementara tu kita akan bancuh dia punya perencah. Mi ni kita boleh balik-balikkan ya. Dalam masa 3 minit je rebus mi. Sekarang kita akan tus mi. Kalau kita pakai dapur biasa, dia cepat lagi masak lah. Compare dengan dapur elektrik, dia memang lambat sikit ya. Perencah tu mesti kita gaul sebati dulu ya. Baru mi kita akan sebati nanti bila kita adun bersama-sama. Kalau kita tuskan mi, kemudian baru kita letak, mungkin dia punya perencah tu tak akan sekata lah. Sebab tu kadang-kadang dia akan rasa kurang garam lah, kurang masin lah.
Kalau kita buat cara betul, kita bancuh dulu dia punya perencah dan dia akan jadi okey. Jadi kita masak untuk 3 portion ya. Okey, sebagai hiasannya ataupun tambahan, kalau nak makan macam ni pun boleh juga. Tapi kalau nak tambahan lebih sedap lagi, kita boleh guna ayam masak kicap, kita buat ayam goreng, kita potong-potong kan untuk tambahan. Ni cadangan ni ikut selera lah. Kalau kata suka pedas, kita boleh letak cili. Satu lagi, mi kolok, ramai yang tanya, kenapa mi yang saya buat ni, mi segera ni tak ada sup. Mi kolok ni kalau nak tahu asal usul dia memang kering. Nasihat saya lah kepada belia-belia ataupun usahawan-usahawan yang baru di luar sana, jangan berhenti belajar kerana ilmu itu adalah sesuatu yang penting. Kita mungkin tidak menggunakannya sekarang, tapi siapa tahu pada masa akan datang, 2-3 tahun akan datang, kita akan menggunakannya. Bagi saya, tak ada ruginya kita meluangkan masa untuk mencari ilmu. Semakin banyak ilmu yang kita ada, semakin banyaklah pengetahuan yang akan kita perolehi dalam bidang perniagaan ini. Kerana terus terang saya katakan, bidang keusahawanan adalah bidang yang paling mencabarlah. Kita kena kuat daripada segi mental, fizikal, kena kuat.